إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأقول وبالله التوفيق. Alhamdulillah, hari ini kita sambung bacaan kita pada buku Jalan Golongan yang Selamat. Syirik hulul yang kelima, syirik hulul. Halla yahullu. Halla ni masuk dia. Menyerap, masuk. Macam itulah. Jadi yang mempercayai bahawa Allah menyatu ke dalam makhluknya. Ini ada orang berkepercayaan yang macam ni. Ini adalah akidah Ibnu Arabi, seorang sufi yang meninggal dunia di Damaskus. Ibnu Arabi mengatakan, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun, ya laita syi'ri manil mukallafi. Tuhan adalah hamba dan hamba adalah Tuhan. Duhai sekiranya siapakah yang dibebani dengan kewajipan. Seorang penyair sufi yang lainnya yang mempercayai akidah hulul bersenandung, akidah hulul dia bersenandung, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidak adalah anjing dan khinzir itu melainkan Tuhan kita, dia kata. Wal a'yadu billah. Wa mallahu, dan tidak adalah Allah itu illa rahibun fi kanisatin, melainkan adalah padri di dalam gereja. Agak di sini saya ambil sebahagian yang tulis dalam website tu, ada tulis dia panggil Saidul Fawaid tu. Dia cerita tentang siapakah Ibnu Arabi yang sebenarnya, hakikat Ibnu Arabi. Mana dia? Saya ambil di situ. Ditulis oleh Abdul Latif Badrul Uthman. Saya terjemahkan. Jadi kita Ibnu Arabi, siapa dia? Muhammad bin Ali Al-Haytimi. Al-Hatimi, bukan Al-Hatimi. Az-Zai Al-Mursi Al-Marsi. Tak kira lah Mursi ke Marsi ke. Wulida bil Andalus, dilahirkan di Andalus, Spain, tahun 560 Hijrah, wafat pada 638 Hijriah. Maknanya dia mula menuntut ilmu di bandar Isbilah di Spanyol. Kemudian mengikut jalan tasawuf, memutuskan hubungan dengan dunia, beruzlah. Uzlah ni maksudnya menjauhkan diri lah, i'tizal kan, menjauhkan diri daripada manusia, bermusafir kepada para guru tasawuf. Dari sini bermulalah penyanggahannya terhadap manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beruzlah, menjauhkan diri dari manusia serta memutuskan hubungan dengan dunia. Dia ni banyak menulis buku. Dia termasuk di kalangan mereka yang amat mempertahankan akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni maksudnya apa? Akidah hulul ialah maksud Tuhan bersatu dengan makhluk. Maksud begitu. Yang melihat bahawa tiada beza antara pencipta dan yang dicipta. Bahkan setiap yang mawujud, yang ada adalah pencipta. Sehinggalah seekor babi. Macam tu. Maha tinggi Allah tentang apa yang mereka perkatakan. Jadi maknanya
Dia Aqidah Wahdatul Wujud Al-Kufriyah ni. Ini saya terjemahkan di bawah dia. Baik, ini dia ambil kata-kata dia daripada kitab dia sendiri. Dia banyak karang kitab. Ibn Arabi berpendapat bahawa tiada pada wujud ini kecuali hanya Allah. Apa yang kita nampak, apa yang kita pegang, apa yang kita rasa ni semuanya Allah, dia kata macam tu. Dan segala yang dapat dirasa dengan panca indera adalah penzahiran Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Inilah sebenar-benar hakikat yang membezakan antara yang arif tentang Allah Ta'ala dan yang jahil tentang Allah Ta'ala, dia kata. Kata Ibn Arabi. Kata Ibn Arabi, orang yang arif adalah orang yang melihat al-haq. Hak tu Allah lah pada segala sesuatu. Bahkan pada segala-galanya. Bahkan dia melihat al-haq. Al-haq adalah ain segala sesuatu. Jadi apa yang dia nampak semuanya Tuhan. Itu dia. Ada dalam kitab dia, kitab Futuhat Al-Makkiyah, kitab dia. Kitab jilid yang kedua, muka surat 332. Itu kalau cetakan tak sama, dia muka surat dia lari sikit lah. Sungguh tidak diragukan lagi ucapan ini adalah ucapan kekufuran dan kemurtadan daripada agama. Perkataan ini juga adalah pendustaan bagi kalam Allah Ta'ala dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendustaan bagi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi puak-puak sufi ni dia pun tak mau nak mengaji, kan nak belajar. Dia tak mau ikut, tak mau belajar hadis-hadis Nabi SAW, kan? Tak mau faham hadis-hadis itu sebagaimana difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, macam tu. Jadi kalau dia tafsir ikut cara kesufian ialah banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahawa Allah Taala adalah pencipta segala sesuatu dan segala yang wujud ini adalah makhluk dia. Di antara dalam surah Fatir surah 35 ayat 3 Allah kata, Ba'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum, adalah kamu semua ingat nikmat Allah ke atas kamu. Hal min khaliqin, adakah pencipta ghairullahi selain Allah, yarzuqukum minas samai, yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit? Ada Tuhan yang lain ke? La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Dia. Fa anna tufakun, bagaimana kamu boleh dipalingkan daripada akidah yang macam ni. Itu. Kemudian kata dia lagi, terjemah lagi, Tuhan Ibn Arabi masuk padanya kekurangan dan sifat celaan. Maknanya Tuhan yang dipercayai oleh Ibn Arabi ni ada padanya sifat celaan dan sifat kekurangan. Baik, tengok apa dia kata. Kata Ibn Arabi, kan dalam kitab dia Fusus Al-Hikam. Kitab dia Fusus Al-Hikam, Fusus, kan? Jadi maknanya, tidakkah engkau melihat al-haq, bukan al-hal tu, al-haq zahir dengan segala sifat yang baru? Maksud dia makhluk dia, kan? Dia nampak makhluk tu adalah Tuhan. Dan dia menjelaskan, dia yakni al-haq tu ya, Tuhan tu menjelaskan demikian tentang dirinya, dan dengan segala sifat kekurangan dan segala sifat celaan. Ini adalah kitab Fusus Al-Hikam, dengan syarah Al-Qushani, muka surat 84. Itu siap dengan muka surat lagi, kitab lagi, kan? Dia mendakwa bahawa Allah Ta'ala di sisinya, bukan di sisi itu, tulis pagi tadi tulis, kan? Memang tulis dalam gelap pasang lampu lah maksud dia, kan? Di sisi jadi sisi pula, kan? Tinggal huruf tambah huruf sana, tinggal huruf ni tambah huruf pula, kan? Kita edit siap-siap lah. Boleh lah, kan? Dia naik kata balik lah. Tak mana tadi? Atas sikit. Ni. Kan? Mana tadi? Ni kita edit siap-siap. Tu dia. Senang. Baik. Ada sifat-sifat kekurangan dan celaan maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka perkatakan. Adakah layak bagi Allah Ta'ala yang baginya segala nama yang baik dan segala sifat yang maha tinggi, bahawa boleh terdapat padanya kekurangan dan celaan? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, surah nombor berapa? Nombor 7, ayat 180. Allah kata, walillahil asma'ul husna. Tengok bagaimana dia menyanggahi ayat-ayat Al-Quran. Allah kata, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang terbaik. Maka kamu serulah Allah itu dengan namanya. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Allah kan. Seru Allah Ta'ala dengan nama-nama Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim kan. Wa dharul ladzina, dan kamu tinggalkanlah alladzina, orang-orang yang yulhiduna, orang-orang yang berpaling ataupun menyeleweng fi asma'i, pada nama-nama Allah. Inilah termasuk Allah Ibn Arabi ni. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Itu dia. Nah, kitab dia, tapi tak tahulah akhir-akhir kehidupan dia nak mati, dia kembali kepada ahli sunnah, wallahu alam. Tak warid kepada kita bahawa dia tu bertaubat daripada apa yang dia kata, wallahu taala alam kan. Tapi kata-kata yang macam ni adalah kata-kata kekufuran dan kemurtadan. Itu dia. Ustaz, kita Al-Hikam Ibnu Athaillah Itu lain. Itu Hikam Ibnu Athaillah. Itu nak kata okey pun tak juga. Kan? Tapi ada syekh kita duk terjemah apa semua kan, dia cuba nak cari cuba nak itulah takwil ayat nak kan. Tak payah bacalah, baca kitab Sunan Sittah banyak lagi. Kan? Kita hadis Bukhari Muslim pun tak habis, kita nak terokai lagi hadis-hadis dia apa semua. Baru baca innamal a'malu binniyat dah. Kan? Masuk bab apa tafsir belakang apa semua tu kan. Kita tak baca lagi. Itu Sahih Bukhari, Muslim lagi. Kan? Tirmizi lagi. Abu Daud lagi, Nasa'i lagi, Ibnu Majah lagi. Kan? Muwatta lagi, Musnad, kita kitab Masanid pula, kita kitab Musnad pula. Lama-lama kitab kita tak baca, kita nak pergi haru biru, nak pergi teroka kita akhirnya kita tinggal kalam Allah dan kalam Rasulnya. Jangan kita menyibukkan diri dengan cerita ahlul kalam ni, ahlul falsafah ni. Kan? Tinggal. Kan? Mana kita tengok kepada kalam Allah, tengok kepada kalam Rasulullah. Kita tafsir Al-Ma'thur tadi lama-lama kita tak baca lagi pun. Juzuk Amma pun tak habis nak terokai lagi pun. Nak serabut dia baca kitab yang payah tu kan. Apa ayat ni aku tak faham kan, serabut, tinggal. Kan? Maknanya khairul kalami kalam Allah. Kan? Sebaik-baik kalam Allah. Satu huruf sama dengan 10 hasanat. Cuba kita usaha hafal Al-Quran. Bukan payah hafal Al-Quran. Baca satu ayat 200 kali, insya-Allah ingat, tak lupa. 200 kali bukan rugi. 200 kali maknanya lebih kurang dalam 200 ayat kita baca. Ulang 200 kali. Awak aku ni bengak apa tak ingat Quran. Cuba baca tengok Quran 200 kali satu ayat. Ambil pen, ambil kertas tu tak. Baca sekali. Hamim 1. Hamim 2. Hamim 3. Hamim 4. Takkan tempat kali tak ingat kot. Hamim. Panjang sikit. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Sekali. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. 2 kali. Ambil kertas tu, biar penuh kertas tu. Tak payah tolong Allah Ta'ala tolong kira kat kita pahala tu. 200 kali makna 200 ayat kita baca. Ingat insya-Allah. Setengah orang 100 ayat 100 kali pun ingat dah. Setengah orang 50 kali ingat dah. Setengah orang 5 kali dah boleh ingat dah. Saya ada kawan budak Filipina, satu hari dia hafal satu lai. Mana ya? Depan belakang tu kan. Satu lai 2 muka surat dia hafal. 6 bulan khatam Al-Quran. Kan? Masya Allah. Ada orang yang Allah bagi macam tu. Tapi kita ni Allah ulang tak ingat. Jadi kita rasa give up. Jangan give up Quran. Allah kata walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Tak sedut serabut dibaca buku-buku yang hakikat susah nak faham tadi. Kan? Baca kitab hadis tadi. Fahamkan hadis-hadis Nabi sallallahu. Baca kitab apa nama? Sirah tentang Nabi, tentang para sahabat apa semua. Baca hadis-hadis yang sahih tadi kan. Kita beramal dengannya. Lagi baik duduk serabut kepala duduk baca kitab apa? Kitab yang kita baca tak faham kan. Ayat-ayat dia duduk pening kepala kita. Alai-alai kali tu orang kata gila isim. Gila isim maknanya gila nama lah. Aduh, tak tahu apa siapa ada pembun nama gila isim. Ni. Baik, pendapat dia tahu mana tadi kita? Tahu kan? Atau
Okey, pendapat Ibnu Arabi, pendapat dengan gugurnya segala bebanan syariat. Tak payah buatlah apalah. Kan sebab semua Tuhan. Tak payah nak sembahyang, tak apalah. Keimanan Ibnu Arabi dengan wahdatul wujud mendorongnya kepada beriktikad gugurnya ibadah darinya. Kerana dia sampai kepada pendapat bahawa hamba adalah Tuhan yang diibadahi dan hamba yang bersyukur adalah Tuhan yang disyukuri. Sampai tahap macam tu. Kata Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kitab ni banyak jilid ni. Jilid yang ke-6, surat 236. Ar-Rabb, yakni Tuhan ialah yang hak dan hamba ialah yang hak. Sama. Alangkah baiknya aku tahu siapakah yang dibebani kewajipan. Jika engkau berkata dia ialah hamba, maka demikian itu adalah mayat. Atau engkau berkata dia adalah Tuhan, bagaimana dia boleh dibebani dengan kewajipan? Kalau dia Tuhan, macam mana dia kena buat benda-benda yang wajib ni? Jadi maknanya gitu. Dia pening. Dia tinggal dalam keadaan hairan, dalam keadaan ia tahayyar, dalam keadaan tak tahu. Jadi macam tu. Dia serabut kepala. Tu dia. Kemudian pendapatnya dengan wahdatul adyan, dengan kesatuan agama. Maksudnya agama ni semua sama. Ini berat ni. Pendapat Ibnu Arabi yang beriktikad bahawa alam ini semuanya adalah ain zat Allah Ta'ala. Ini dalam kitab dia. Tapi ada orang yang nak berbaik sangka dengan dia. Dia pun cuba nak takwil lah kata dia tadi kan. Nak bagi jadi elok, nak bagi betul selari dengan Al-Quran. Dia kata macam tu. Zahirnya kita faham ayatnya macam tu. Dia pun kata orang sufi ni makna dia apa cakap makna lain. Maknanya dia pun ni bukan manusia lah. Tidak berada di bawah syariat Nabi lah maknanya. Nabi SAW ni cakap benda semua orang faham. Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup Nabi itu contoh teladan terbaik untuk kamu. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat dan dia ingat Allah banyak-banyak. Itu dia. Jadi macam tu. Baik. Tapi ada orang yang memang ada orang tulis buku Ibnu Arabi Al-Muftara alaih. Ibnu Arabi orang yang didustai. Maksud dia orang yang apa nama? Dikhianati, macam itulah. Orang tuduh dia ni macam-macam. Ada satu buku bahkan ditulis dalam bahasa Melayu pula. Ada budak tu, saya kenal lah budak tu, pernah duduk serumah dengan saya. Pengikut jamaah Al-Ahbash. Alhamdulillah Al-Harari ni kan, adalah seorang budak tu. Dia belajar sekali, tapi dia belajar sikit tahu. Lepas tu dia lari pergi mengaji kat Ahbash di Lebanon mana tu. Maka dia bawa balik fahaman Ahbash ke Malaysia ni. Tapi orang macam tu dia dapat tempat dalam masyarakat, ya kan? Macam tu lah. Bukan bagus nak kata bagus dah lah kan. Bagus apa macam tu. Siang kat orang pernah bohong. Tu. Baik. Maka akidah ini mewajibkan, yakni melazimkan beriman kepada kesatuan segala agama. Kerana engkau dapatinya berkata sesungguhnya yang hak, yakni Tuhan, ada pada setiap yang disembah. Wajah yang mengenalinya oleh mereka yang mengenalinya dan tidak mengetahuinya oleh mereka yang tidak mengetahuinya. Ini kitab Fusus Al-Hikam Syarah Al-Qashani muka surat 67. Wajah ini ialah yang zahir mengikut dakwaan mereka dalam rupa yang disembah. Itu Tuhan tadi. Tuhan tadi menyerupa seperti makhluk-makhluk tadi lah, kan? Kepala bulat, misai macam tu, perutnya bulat, kan? Tu. Maka dengan i'tiqad yang rosak ini mereka menjadikan setiap yang disembah adalah Allah sehingga akan seekor lembu. Dengan i'tiqad ini juga jadi lazim di sisi mereka sahih perbuatan ibadat kafir Quraisy kepada berhala-berhala. Maha tinggi Allah Ta'ala tentang apa yang mereka perkatakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna ad-dina indallah al-Islam. Agama yang direstui, diridai oleh Allah adalah Islam saja, lain tak ada. Itu dia. Jadi siapakah yang kafir dan kenapakah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa diutus Nabi? Kalau macam tu kenapa Nabi Muhammad diutus? Kalau agama ni semua serupa. Jadi siapa kafir? Tak ada orang kafir lah maknanya.
Itu. Ini pendustaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengingkaran ulama terhadap Ibnu Arabi. Siapakah ulama yang mengingkari dia? Ada juga ulama yang menyokong dia apa semua kan. Ya, sebab dia cuba takwilkan perkataan dia tadi selari mengikut kehendak Al-Quran dan sunnah. Perkataan tadi bercuba nak takwilkan makna dia tadi. Itu. Kata Al-Izz bin Abdissalam, dia adalah syekh yang sangat keji, syekh usu, sangat penipu, kazzab. Dan berkata Al-Imam Ibn Al-Jazri, dia lebih najis dari Yahudi dan Nasrani. Itu kata ulama tadi kan. Lihat Al-Kitab Ar-Raddu 'ala Al-Qailin bi Wahdatil Wujud, muka surat 34 oleh Ali Al-Qari. Mula Ali Al-Qari, yani bin As-Sultan Muhammad Abdul Hasan Nuruddin Al-Mula Al-Harawi Al-Qari, wafat pada 1014 Hijriah. Lebih kurang berapa tahun lebih kan. Berkata Al-Qadhi Zaiduddin, bukan Zainuddin, Zaiduddin, betul lah tu, Zaiduddin Al-Kattani, ucapannya yakni Ibnu Arabi, yakni kata Ibnu Arabi, al-haq ialah makhluk, maka ia adalah ucapan bagi i'tiqad wahdatul wujud. Dan perkataan ini seperti perkataan orang-orang gila, al-majanin, kata dia dalam kitab dia Al-Aqdus Samin, Al-Aqdus Samin lil Fasi, jilid yang kedua, surat 174. Itu. Berkata Al-Qadhi Sa'duddin Al-Harithi Al-Hambali, apa yang telah disebut dari perkataan yang dinisbahkan kepada kitab tersebut, yakni Fususul Hikam, ia mengandungi kekufuran. Semua kebatilan ini adalah sesat dan nifaq, zandaqah. Okay. Kitab Al-Aqdus Samin, okay, lil Fasi, jilid yang kedua, muka surat 72. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mendalami kajian pada kitab Fususul Hikam atau menghalusi kajian nescaya dia berasa takjub, pelik. Sesungguhnya seorang yang cerdik apabila diperhatikan dari ucapan-ucapan ini yang menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia jadilah satu daripada dua orang. Sama ada jadi orang pertama ataupun dia jadi orang kedua. Sama ada dalam dirinya mengatakan Tuhan bersatu dengan makhluk, ataupun dia dari orang-orang yang beriman yang menganggap bahawa ini adalah jalan orang yang telah kufur. Antara dua. Baca kitab tu sama ada kita jadi orang beriman ataupun kita berakidah dengan akidah wahdatul wujud. Kita mohon selamat kepada Allah Ta'ala, al-afiyah, nasallallahu al-afiyah. Hingga berkata dia, Imam Az-Zahabi, dia kata, maka demi Allah, bahawa seseorang Muslim kalaulah dia hidup dalam kejahilan di belakang lembu. Apa maksud dia? Faham tak? Ternak lembu, duduk di tengah padang tu, ikut belakang lembu pergi sana, ikut lembu sini, ikut. Tak ada nak mengaji pun, duduk belah lembu ya. Hari korban kaya. Nah, hari raya korban orang macam dia, meriah lah. Kandang apa nama tempat belah lembu tu kan. Orang macam ni dia kata, yang hidup dia kerja, dia ikut haiwan ternakan saja. Dia kata di situ macam mana? Demi Allah, bahawa seorang Muslim, kalau seorang Muslim dalam kejahilan di belakang lembu, tidak berilmu, tak mengetahui kecuali hanya satu surah daripada Al-Quran, dia hafal surah Fatihah ya untuk sembahyang, dan dia mendirikan solat serta beriman dengan Allah dan hari akhirat, amat lebih baik baginya dari pengetahuan seperti ini. Pengetahuan tentang akidah wahdatul wujud tadi kan, duk pi belajar sabut benda kan, sudah Nabi tak pernah duk ajar apa semua ni. Tu konon-kononnya nak mendekatkan diri kepada Allah Taala. Lah kali terus dia jadi Allah. Sebab tu geng Tok Pin Terengganu tu kan. Bukan ayah Pin, Tok Pin. Orang Kelantan marah ayah ni bagus punya orang kan. Ayah ni kira hebat lah. Jangan panggil ayah. Kan kita panggil Tok Pin, penghinaan pada dia. Kalau panggil ayah, penghormatan pada dia. Kan Tok Pin? Tok Pin ni kan, dia tak kira agama apa, dia pun bisa main batu kif semua kan, dia kan. Jadi mana yang dia boleh masuk semua. Ni akidah tu lah tu. Kerajaan langit, kerajaan lumpur apa semua tu kan. Ada. Kalau dia jadi macam tu, dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, lebih baik baginya dari pengetahuan seperti ini. Kata Az-Zahabi dalam kitab dia Mizanul I'tidal, jilid yang ketiga, muka surat 660. Lebih baik. Ya, sama macam tu. Tapi
Tak elok lah tak belajar apa kan. Duk tahu hak tu, saya kena belajar lah pasal agama tadi tu. Selain para ulama di atas, sangat ramai ulama yang mengingkari Ibn Arabi dan akidahnya yang rosak. Kerana ini maka wajib bagi setiap Muslim berhati-hati dari kepercayaan batiniah seperti ini yang langsung tiada kaitan dengan agama, tak ada kaitan langsung dengan Islam. Maka adalah engkau berpegang kepada Alkitab dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh salaful ummah. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 115, Bala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyanggahi rasul selepas datang kepadanya penjelasan, ya kan, petunjuk, dia ikut jalan selain daripada jalan-jalan orang-orang yang beriman, yakni para sahabat lah, sabil mukminin ni, para sahabat radhiyallahu taala anhum, nuwallihi, kami akan biarkan dia, dibiarkan dia dalam kesesatannya, ma tawalla wa nuslihi, dan kami akan masukkan dia jahannam, ke dalam neraka jahannam, wasat masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyadzubillah. Ini cerita berkenaan dengan Ibnu Arabi secara ringkas, tapi di sana ada ulama-ulama yang mempertahankan dia, kan? Setelah wallahu ta'ala alam. Tapi kalau dia mati dalam keadaan macam tu, maknanya rugi ya. Tapi kalau dia kembali kepada Islam yang sebenarnya, kembali kepada as-sunnah, maka insya-Allah innallaha ghafurur rahim, kan? Itu dia, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita tengok pula pada syirik tasarruf, syirik tindakan, menyekutukan Allah Ta'ala dalam tindakan, iaitu keyakinan, i'tiqad bahawa sebahagian wali memiliki keleluasan untuk bertindak dan mengendalikan urusan makhluk. Dia kata di sana ada wali yang duk jaga bumi ni supaya macam-macam lah. Wali kutub utara dan wali kutub selatan lah, apalah, duk kawan dengan beruang kutub kot. Ni i'tiqad macam tu. Ada pokok yang mengarut ni i'tiqad macam tu, kan? I'tiqad Nabi Khidir, kan, duk jaga apa benda, kan? Macam-macam lah. Padahal orang tu dah mati dah pun. Mati dah. Yang tak mati ni Nabi Isa ya. Tak lain semua dah mati dah. Itu dia. Percaya bahawa mereka bisa mengatur persoalan-persoalan makhluk. Percaya macam tu. Bahawa mereka ni boleh uruskan apa yang kita nak. Kita pergi pada kubur, sekian-sekian kubur, kita minta pada dia supaya dia uruskan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Dia tolong isi borang semua. Tu. Jadi kita minta kat dia, dia isi borang, dia hantar pergi ke Tuhan dia dah. Mereka namakan para wali itu dengan wali kutub. Tu dia. Padahal Allah Ta'ala telah menanyakan orang-orang musyrik terdahulu dengan firman-Nya, wa may yudabbirul amr, siapa yang menguruskan segala urusan ni? Siapa dia? Orang musyrikin jawab, fa sayaquluna Allah. Dia jawab Allah. Tu dia. Tapi dia pun duk sembah selain Allah Ta'ala juga. Maknanya hak ni teruk pada puak-puak musyrikin jahiliah dulu. Tu. Kemudian syirik khauf, takut. Al-khauf ni takutlah, iaitu berkeyakinan bahawa sebahagian dari para wali yang telah meninggal dunia atau makhluk-makhluk yang gaib bisa melakukan dan mengatur suatu urusan serta mendatangkan mudarat. Kerana keyakinan ini mereka menjadi takut kepada para wali atau makhluk gaib tersebut. Jadi takut. Kerana itu kita menjumpai sebahagian manusia berani bersumpah bohong atas nama Allah, tapi tak berani sumpah bohong atas nama wali. Sampai macam tu sekali, kan? Atas nama Allah Ta'ala tak kisah, kan? Sanggup bersumpah atas nama Allah Ta'ala, tapi kalau atas nama wali dia tak berani. Syirik ni. Jadi maknanya tu di bawah tu funuk dia kata apa? Kita dilarang mengucapkan sumpah atas nama selain Allah. Bersumpah dengan makhluk Allah Ta'ala ni syirik. Syirik khafi ataupun syirik asghar. Syirik asghar, syirik kecil, bersumpah dengan nama Allah Ta'ala tadi, kan? Demi matahari, kan, saat lagi aku balik makan tengah hari.
Hak tu syirik kecil. Kan? Demi bapa kamu. Kan? Demi bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, syirik. Di sini makna syirik kecil lah. Tapi perantaraan jalan untuk sampai kepada syirik besar. Dia tak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Ataupun dia baru beli kereta, demi keretaku yang baru. Kan? Dia bersumpah. Kan? Dengan selain Allah Ta'ala tak boleh salah. Dilarang kita. Jadi berdasarkan riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kafir atau musyrik. Di sinilah syirik, di sini maksud syirik kecil. Jadi ini adalah kepercayaan orang-orang musyrik yang diperingatkan Al-Quran dalam firman-Nya, alaihissallahu bikafin abdahu. Tak cukupkah Allah Ta'ala itu sebagai pelindung bagi hamba-Nya? Wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Mereka menakut-nakutkan engkau dengan selain daripada Allah. Dia berkata, kan, kamu kacau lah berhala tu, kacau nanti kamu akan jadi macam-macam. Jadi kerana takutnya macam-macam lah jadi jin tu mari, kan, kerana akidah dia yang tak ada akidah. Sebab tu dia balik jadi sakit perut lah, kemung perut lah, macam-macam lah. Jadi macam tu. Macam saya tengok dalam itulah ada hantar video tu, ada pengamal ilmu sihir ni lah. Kan, macam silat-silat yang tertentu kan. Jadi maknanya orang nak pukul dia tak boleh pukul dia jadi macam ke tepi, kan? Tak boleh. Dia jadi sisi ya, tak sampai tepat kepada orang tu. Jadi kerana dia mengamal ilmu sihir tadi kan. Jadi mana tak apa, ada satu syekh. Syekh mana syekh ni? Mualim. Dia suruh kawan tu, okey, hang tunggu di situ. Dia pergi pada kawan tu terpelanting macam terpelanting. Ni tengok kan. Ni yang saya tengok di mana tahu di Indonesia pun juga ada kawan-kawan kita yang sunnah. Kawan kita guru-guru sunnah tadi kan, dulu ajar ruqyah, dulu buat ruqyah, kan? Jadi maknanya hak sihir tadi, dia sangka ilmu dia hebat lah. Dia nak karate kawan tu, dia kata karate lah. Dia angkat tangan, tak kena kiri kanan. Jadi kawan dia kata teruskan. Lain kali penat, letih, rebah. Hak ilmu sihir tadi kan. Macam kita zaman dulu dia panggil silat apa? Silat Nasrul Haq. Nasrul Haq nama sedap, bantuan yang hak, bantuan Tuhan lah maksud dia. Kan? Jadi dia buat macam tu, orang dah terpelanting terbang dah. Kan? Cerita sihir semua. Kalau gitu kan, Nabi tak luka lah, Nabi tak patah gigi lah, kan? Sahabat-sahabat tak mati syahid lah kalau macam tu je. Kan? Kalau hebat sangat pergilah tu ke Syria ke mana tu kan. Kalau hebat sangat. Tu cerita dah mana pokok sihir macam tu lah. Kawan dengan syaitan, iblis. Baik. Adapun takut kepada haiwan liar atau kepada orang hidup yang zalim, itu cerita lain. Maka hal itu tidak termasuk dalam syirik. Kan? Kita tengok dia tu, kan? Jadi takut kepada perompak ke penyamun ke, itu cerita lain. Itu adalah ketakutan yang merupakan fitrah dan tabiat manusia. Kita tengok orang jahat, kita tak berasa tak aman kan? Berasa bimbang ya. Pegang beg kuat-kuat kan, pegang beg. Kalau boleh bubuh dalam tudung beg tu. Turun kan, dia pernah ada kan orang ragut kat bawah ni kan. Sebab apa dia lalai, dia turun, dia ayun beg tangan dia, ayun. Kawan tu main rentak sekeliling dia pun cium tanah. Bukan ada apa dalam beg pun, kitab Jalan Golongan yang Selamat saja. Bukan ada apa dalam beg pun. Kan? Dia bukan main pergi pasar, bukan bawa duit mana apa kan. Tu dia. Jadi kawan tu balik-balik tengok, buku apa ni? Baca-baca dapat hidayah. Mudah-mudahan. Kan? Dapat hidayah. Dia cari makcik tu, dia minta maaf makcik saya, alhamdulillah lah, dengan buku makcik saya dapat petunjuk. Alhamdulillah. Kan? Kita pun tak apalah, bagi pula kat dia RM10 kerana dia dapat hidayah. Itu. Baik, ni tak termasuk dengan syirik, tak termasuk. Ni tabiat kita kan. Tu dia. Kalau kita naik kereta rotek, tak ada apa semua, rotek baru nak beli ke apa-apa,
Tengok orang Roblox depan tu kita rasa macam menggigil lah kan. Tak lah. Itu tak syirik. Itu tak syirik. Itu memang salah kita pun. Kemudian syirik hakimiyah pula. Hakimiyah ni syirik dalam menjatuhkan hukuman. Termasuk dalam syirik hakimiyah, yakni kekuasaan, iaitu mereka yang membuat dan mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Orang Islam tapi dia tak mau hukum Islam. Itu masalah lah, kan? Dan membolehkan diberlakukannya undang-undang tersebut. Boleh dia kata tak apa, tak ada masalah apa, tak salah. Atau dia memandang bahawa hukum Islam tidak sesuai lagi di zaman ini, hanya sesuai di zaman naik kenderaan tak pakai minyak, naik unta, kan, ataupun naik kuda. Dia fikir macam tu. Ni maksud dia, yang ni bahaya, rosak akidah dia. Yang tergolong musyrik dalam hal ini adalah para hakim, yakni penguasa yang membuat serta memberlakukan undang-undang, dan orang-orang yang mematuhi dan menjalankan undang-undang tersebut. Itu dia. Jika dia meyakini undang-undang itu dan rela dengannya, ini masuk dalam syirik hakimiyah, menyekutukan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tahu bahawa undang-undang tu hanya, kan, nak ikut semasa, tapi undang Allah Ta'ala lebih baik apa semua, tapi dia tak membuat undang-undang Tuhan sebab apa? Sebab nafsu dia tak boleh terima. Tapi bukan dia tak percaya pada undang-undang Allah Ta'ala, maka hak tu dia tak jadi musyrik, tak jadi kafir lah. Tapi dia ni orang yang fasik lah, berdosa, kan? Boleh gaji setiap bulan nak buat apa? Masuk neraka, kan? Akhirnya ke neraka tempat dia. Na'udzubillah. Jangan duduk seronok lah, kan? Jangan duduk seronok jadi bahagian orang duduk buat undang-undang ni, duduk jatuh hukum pada orang apa semua, kan? Kalau bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala perintah, siap kapal dalam neraka. Tapi mana ada kapal pun, tak ada, kan? Kapal bawa dosa ke neraka jahanam. Wal-a'yazubillah. Hakim ni ada 3 orang lah. 2 neraka jahanam, 1 masuk syurga. Bukan senang nak masuk syurga. Orang lain semua lepas dah. Kita ni soalan timbun-timbun, kan? Di dunia dulu fail tinggi tu, di akhirat besok kan? Ada 99 sijilat, kan? Ada sejauh 1 sijil tu sejauh mata memandang, kan? Duk tunggu bila nak habis, bila nak habis. Man nuqishal hisab halak. Siapa perhitungan dia ni detail, jahanam, kan? Tapi kalau orang yang ada hitung sikit lebih kurang, jalan. Tapi kalau kira satu, orang tu jahanam, habis, kan? Jadi takutlah, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Itu dia. Baik. Syirik besar bisa menghapuskan amalan. Syirik besar ni dia rosak habis lah segala amal yang kita buat, segala sembahyang, puasa, haji, apa semua, sedekah tadi habis, licin, kosong. Itu dia. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bala a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada Muhammad SAW dan orang-orang yang dari sebelum engkau, para rasul sebelum engkau, la in asyrakta, kalau engkau sekutukan Allah, nescaya habislah, terhapuslah amaluka, amalan-amalan engkau, wala takunanna, nescaya termasuklah engkau, jadilah engkau daripada orang-orang yang rugi, al-khasirin, rugi. Allah, ini dia. Sebab tu ramai orang mati, kita tengok zahir dia Islam, maka kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita solatkan dia, kita doakan untuk dia. Kerana apa? Kerana zahirnya kita nampak dia orang Islam, tapi pada amalan ni kita tak tahu. Dan barangkali dia tu orang yang musyrik kepada Allah Ta'ala, kita tak tahu waktu dia dengan Tuhan. Allah kata dalam Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak beriman kebanyakan mereka itu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar iman, melainkan kebanyakannya adalah orang-orang musyrik. Ramai yang musyrik, duk sembahyang, puasa, duk bincang Tok Umar juga. Tok Umar tu sembahyang cukup tidak? Kita tak tahu. Tengok dah tudung tu, hadiah Tok Umar perempuan tu, tudung dah tak pakai dah, kan? Tok Umar yang duk menurun tu tak menurun tu tak menurun. Duk menurun, panggil jin tu pukul 3 pagi sampailah pukul 7.30 pagi, bila dia sembahyang subuh.
Dia sembahyang apa? Dia minta kat jin, bukan dia minta pada Allah Ta'ala. Tu dia. Ni pok-pok musyrikin dia ramai. Tak tahulah orang bandar, tapi orang bandar pun mengaji pun, yang bodoh pun ramai juga. Dia mengaji tengok kan, gaji Masya Allah, kerja cukup bagus, tapi duk cari tok rumah juga. Tang tu dia tak boleh tinggal tok rumah tang tu. Kan, duk cari tok rumah. Ni ada orang macam ni ada. Ni bukan reka, ada. Tu. Baik, syirik besar ni dia menghapuskan segala amalan. Kemudian syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dan meninggalkan perbuatan syirik secara keseluruhan. Tu dia. Allah kata dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan disyirikkan dengan dia. Perbuatan syirik tu dengan Allah Ta'ala tadi dia tak akan ampunkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia ampunkan dosa selain daripada dosa syirik itu kepada siapa yang dia kehendaki. Sebab tu orang yang bunuh 99 orang, dia bunuh seorang lagi cukup 100 kan, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Seorang wanita Bani Israel tu kan, Al-Baghiyah min barayat Bani Israel tu, maknanya dia bagi minum anjing Allah Ta'ala. Terima kasih kepada dia, Allah ampunkan dosa dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sebab dia ada tauhid, ada akidah. Dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia tahu dosa tu, benda tu maksiat, dosa. Dia buat kerana nafsu dia. Kan? Dia nantilah aku tobat. Dia tahu malaikat maut mai. Malaikat maut mai tak bagi salam dah. Kan? Mari giliran dia. Kan? Tak ada, tidak didahulukan dan tidak dikemudiankan walaupun sesaat. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Sesat sungguhlah dia tadi. Itu dia, kekal dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzu billah. Syirik. Kemudian syirik banyak jenisnya, banyak macamnya. Banyak jenis syirik. Di antaranya adalah syirik besar dan syirik kecil, ataupun satu lagi syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi kata yang paling aku takut terhadap kamu, hadis tu kan, hadis sahabat tu, maknanya dia pun bersembang pasal cerita Al-Masih Dajjal kan. Tiba-tiba Nabi keluar, Nabi tanya, buat sembang apa ni? Dia kata, kami duk cerita pasal Masih Dajjal. Nabi kata, sungguhnya yang paling aku takut ke atas kamu semua, kan, bukan ni, tapi satu lagi, asyirkul khafi, syirik khafi. Dan apa kata syirik khafi itu macam mana? Nabi kata syirik khafi ni, seseorang tu dia bangun memperelokkan solat dia, mencantikkan solat dia. Kerana apa? Kerana dia rasa ada orang lain duk tengok dia sembahyang. Dia merasa ada orang duk tengok dia, maka dia pun memperkemaskan sembahyang dia. Kalau tak ada siapa dalam, dia seorang je, dia sembahyang cincai. Kan sembahyang cincai, tahu dia cincai macam mana? Ikut suka sembahyang macam tu lah, tomak ninah pun tak ada lah. Kan? Sembahyang pun tengok kata Allahu Akbar. Tengok lah. Ada Sungai Berjala ni seorang, tak tahu lah, dia kan, dia dululah lah ni, wallahu alam lah, masa saya duduk Sungai Berjala dululah 7 tahun lepas, betul lah kan. Dengan serban dia cantik lah sembahyang tu, bukan serban, tapi dia sembahyang pakai main sunat belakang tu kan. Jadi kita pun nakal juga. Nakal macam mana bila kita dah bangun tu, kita nak pergi ke belakang, kita sambil kita tengok dia pun tengok kita. Tengok. Ni bukan saya reka ni, bukan saya pemohong, cerita 7 tahun lepas lah. Lepas tu dalam 2-3 bulan lepas saya sembahyang kat masjid Sungai Berjala yang Zuhur, saya duk tengok ada kawan ni. Ada. Tapi saya tak tengoklah dia sembahyang sunat tu kan. Ada hari ni, Allahu Akbar. Kan? Bukan sekali dua, selalu sangat saya tengok dia. Kan? Kita bangun ke belakang, berjalan ke belakang tu, dia pun tengok kita tengok mata tu. Dia tengok mata dia, tengok mata kita. Tu macam tu. Sembahyang tak tahulah, orang sembahyang tengok tu. Dia sembahyang tengok orang. Tapi dia pakai serban, masya-Allah, ustaz kot, wallahu alam. Tu dia. Tak, kita kan duk percari pula. Lagi aku nak sembahyang Zuhur, aku nak percari. Ni orang lelaki, orang perempuan tak ada. Takkan orang perempuan nak pisah lelaki-lelaki kot. Orang lelaki lah, sembahyang masjid Sungai Berjala, aku nak tengok orang, ustaz kata pakai serban. Ramai orang pakai serban, bukan seorang. Ramai. Suruh percari lah, tak ada cari. Tu. Tadi ustaz cerita lah kan. Tapi benda tu betul ada lah. Ni. Baik. Semua itu wajib dijauhi
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berdoa, minta jauh. Doa ni, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami minta berlindung dengan Engkau daripada syirik dengan Engkau apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada Engkau apa yang kami tidak ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Pun ada riwayat macam tu. Ini dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini diguna sighah atau pelafaz nahnu, kami. Dan riwayat yang lain kata Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu boleh juga. Ini Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini macam tu. Mana-mana boleh. Jadi mana ini di antara doa minta jauh daripada syirik lah. Doa minta jauh daripada syirik kecil, syirik besar, minta jauh. Allah Ta'ala akan pelihara kita. Selalulah kita baca doa macam ni. Ini mana yang menolak tanggapan mereka yang mengatakan bahawa pok-pok ni tak suka berdoa. Kita lah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, kan? Tapi bukan kita tunjukkan mereka. Kita berdoa, kita kan tunjukkan mereka, kan? Kita nak masuk masjid, kita berdoa. Keluar masjid, kita berdoa, kan? Masuk tandas, keluar tandas, kita berdoa. Naik kereta, kita berdoa. Masuk rumah, kita berdoa. Keluar rumah, kita berdoa. Pendek kata, hidup kita penuh dengan doa. Tapi bukan kita nak cerita kat mereka, kan? Tu dia. Mereka nak kata, nak kenal ciri-ciri Wahabi ni senang saja. Apa dia? Di antaranya tidak berdoa lepas sembahyang. Kadang-kadang dia pun tak doa juga lepas sembahyang. Kadang-kadang dia jadi Wahabi lah maknanya, kan? Macam tu. Tapi kenapa? Nafsu tadi, kan? Lidah tak ada tulang ni, dia tuduh orang, kata orang macam tu, kata orang macam ni, kan? Seronok. Kata kat orang ni memang seronok, betul tak? Tak mahu orang perempuan, betul tak? Kan? Doa, tak marah, doa, kan? Tapi Nabi kata, ya. Nabi kata, ya. Kebanyakan, ataupun ada lah, kan? Bukan duduk tengok cerita Yayasan Taklim ni. Yayasan Taklim ni terkecuali lah, insya-Allah, kan? Sebab mereka mengaji. Hak jadi masalah tu, hak tak mengaji, kan? Tak mengaji ni, dia belum mampu lah. Bila mampu, ada sebut kawan ni, tengok orang lalu, dia tu, kan? Dia ada. Dia tu, aku dah. Macam tu, kan? Jangan marah lah, kan? Jangan marah, melawak ya. Tim melawak tu kena juga kot, no? Tu dia. Tak apa, sambung kita. Ada masa lagi, insya-Allah. Perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini duk minta kepada selain Allah Ta'ala ni, kan? Duk minta kepada wali tu, duk minta kepada wali ni. Wali tu dah mati pula tu, kan? Habis tu macam mana pula dia tahu kata orang tu? Jadi mana bila sebut wali, masyarakat Melayu kita ni, bila sebut wali, bukan maksud dia wali nikah kahwin tu, kan? Maksud dia wali yang benda yang hak pelik ni. Dia boleh buat benda pelik ni. Hak kita tak cakap, hak kita nak tak cerita hajat dekat dia, dia kata tak payah cerita, saya tahu dah. Dia kata tu wali besar. Pasal apa? Hang sampai rumah dia, hang tak payah cerita hajat hang, dia tahu dah, kan? Hak tu lah bagi mereka wali. Jadi mana kita ni wali ni orang-orang yang beriman. Aulia Allah ni orang-orang yang beriman, bertakwa tu aulia Allah. Tak kira lah orang tu boleh terbang ke, kan? Tak boleh terbang ke, tu. Tapi tak pernah tengok gila sahabat-sahabat boleh terbang, kan? Padahal sahabat ni manusia yang termulia selepas para Nabi, kan? Tak pernah tengok Umar, tak pernah tengok, tak pernah jumpa pun, tak pernah baca Umar ni boleh terbang. Tak ada pun. Ataupun boleh berjalan di atas air. Puak sihir tu boleh buat lah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Ini khitab kepada semua manusia. Duriba mathalun, telah dibuat perumpamaan. Fastami'u lah, maka hendaklah kamu dengar kepada perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kamu seru. Mana dia? Makhluk-makhluk yang kamu seru min dunillah, selain daripada Allah, la yakhluqu dzubaban, depa tak dapat nak cipta lalat pun, kan? Tak boleh nak cipta lalat pun.
Tak kira lah orang tu hebat terang mana ilmu dia. Saintis yang terhebat di dunia, boleh tak dia buat lalat? Lalat ni kaki dia pun kita tak nampak, melainkan kena pakai kantar. Kami nampak Ustaz, nampak Alhamdulillah lah. Tengah orang tak nampak, melainkan dia kena pakai kantar. Nak tengok kaki lalat kan? Macam saya tu mungkin nampak lagi lah, kan? Tapi susah juga nak kena fokus tu nampak kaki lalat. Boleh buat tak kaki lalat? Saintis yang terhebat buat kaki lalat. Tu lalat tengok kaki jamuk lagi lah daripada lalat kan. Aduh. Walau ijtama'u lah, kalau mereka tadi semua bersatu berkumpul untuk cipta seekor lalat, semua saintis di atas muka bumi ni bersatu hati, panggil sepakat semua kita buat seekor lalat, boleh buat tak? Tu dia. Ataupun yang disembah selain Tuhan tadi, selain Allah Ta'ala tadi, boleh buat tak lalat? Allah buat perumpamaan kan? Allah tak malu, Allah buat semua perumpamaan daripada lalat, gajah, semut, nyamuk, lebah, habis semua. Labah-labah Allah Ta'ala sebut habis. Kan perumpamaan Allah tak malu. Orang musyrikin kata, mana layak Tuhan bercerita pasal lalat? Kan? Mana Tuhan layak cerita pasal nyamuk? Allah Ta'ala kata Allah tak malu. Kan? Inna Allah la yastahya an yadriba mathalan ma ba'udatan fama wa ma fawqaha. Allah kata. Wa in Allah Ta'ala kata, Allah kata lagi, wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Itu dia. Dan jika lalat ni curi sesuatu daripada depa tak boleh nak ambil pun daripada lalat tu. Lalat tu singgah ambil sikit. Hak depa punya kan ambil sikit makanan ke apa ke, buat lari. Depa tak boleh nak selamatkan pun. Kita orang pitak boleh mau besar. Tak apa kuih apa ke, bulan ke apa ke, kek ke apa pitak depan tu. Kan? Tak boleh lalat mai ambil sikit duduk depan tu, duk tengok lalat duk makan. Tak boleh buat apa pun. Sebab dia pun bukan bernyawa pun. Kan? Tapi tengok-tengok esok apple 5 dah tak ada. Tu bukan kau tu makan, kau boleh makan. Hak gelandangan tepi jalan tu. Kan? Makan hak tu lah dia buat makanan, apa makan kan boleh 5. Tapi lah dia letak buah plastik. Buah plastik. Kau tu tokak plastik. Tak kacau lah. Mana dia? Allah kata dha'afat talibu wal matlub. Lemahlah yang meminta, begitu juga yang diminta. Dua-dua lemah. Tak boleh buat apa. Tak memiliki apa pun. Hatta kita sendiri tak memiliki diri kita. Kalaulah seseorang itu memiliki dirinya, bagaimana dia boleh aksiden, berlanggar, jatuh bangunan dan sebagainya? Kalau dia boleh memiliki diri dia. Nak cerita tadi, dia pun tak memiliki diri dia. Dia pun tak tahu apa nak berlaku saat lagi turun. Tapi mintalah kebaikan kepada Allah Ta'ala, keselamatan tadi kan. Itu dia. Allah menyeru kepada segenap umat manusia agar mendengarkan perumpamaan agung yang telah dibuatnya dengan mengatakan sesungguhnya para wali dan orang-orang saleh serta lainnya yang kamu berdoa kepadanya agar menolongmu saat kamu berada dalam kesulitan, sungguh mereka tak mampu melakukannya. Kan? Tak mampu pun nak bagi nombor ekor kat kamu. Minta nombor ekor kat kubur tadi kan. Dia bagi juga nombor, tapi tak kena. Kalau kena pun istidraj nak tambah orang sesat lagi kawan tu kan. Meskipun sekadar menciptakan makhluk yang sangat kecil pun mereka tak bisa. Menciptakan lalat misalnya, bahkan jika lalat itu mengambil dari mereka sejumput makanan, tak sampai sejumput tu lalat nak bawa lalat ni kecil kan, dia ambil sikit lah makanan tu atau minuman, mereka tak mampu merebutnya kembali. Ini merupakan bukti atas kelemahan mereka yang disembah. Juga kelemahan lalat. Lalat pun lemah juga. Tapi selemah-lemah lalat tu pun, hak besar tu pun tak boleh buat apa dekat dia. Hak besar tu kan, dekat mana? Tak kira lah kat mana pun. Pasal hak besar tu lah dia pun tangkap dia kan. Tuduh kita macam-macam. Terimalah di akhirat besok apa yang kamu buat. Kan? Tak besar tu lah.
Bukan kita nak pergi kacau dia pun. Dia kata kita nak kacau dia, kita tak kacau pun. Siapa dia? Siapa-siapa pun lah. Ni saya dia bodoh rakam ni no. Bahan bukti. Tu dia. Bagaimana engkau berdoa kepada mereka sebagai sesembahan selain Allah? Pelik sungguhlah akal manusia ni. Bila tanya dia apa, tak tahu tu nenek moyang kami macam tu. Kami ikut je lah. Kan? Nenek moyang sejak turun-temurun lagi macam tu. Kami pun tak tahu pasal apa, kami ikut je. Daripada tak ada siapa-siapa nak sembah, sembah lah. Kan? Itu dia. Perumpamaan di atas merupakan pengingkaran dan penolakan yang amat keras terhadap orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah, baik kepada para wali ataupun para nabi ataupun wali. Allah berfirman, lahu da'watul haqqi, hanya bagi Allah lah hak untuk mengabulkan doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi, orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bi syai'in, mereka tidak dapat memperkenankan untuk mereka sedikit pun, illa kabasati kaffaihi ilal ma. Allah buat perumpamaan lagi, tengok. Allah buat perumpamaan, melainkan seperti orang yang menadah tangannya. Dia tangan dia bukan dia tadah macam tu, tapi dia buat tangan dia macam tu. Dia nak minum air tadi, boleh ke? Air tahan, buka air tahan nak ambil. Lepas tu nak minum, mana boleh? Air lepas ke bawah lah masuk dia. Seperti orang yang menadah tangannya ke air untuk dia masukkan, dia minum. Liyablugha fahu, untuk sampaikan ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, dia tak dapat pun nak masukkan air ke mulut dia. Kenapa? Bukan dia buat macam tu, dia buat macam tu. Basit. Wa ma du'aul kafirina illa fi dalal, dan tiadalah doa seruan. Doa ni seruan lah kalau orang kafir, kecuali dalam kesesatan ataupun sia-sia belaka, tak ada guna. Ini dia. Ayat di atas mengandungi pengertian bahawa doa yang merupakan ibadah, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah tak sahih. Ad-du'a mukhul ibadah, doa otak ibadat tak sahih. Yang sahihnya ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadat. Itu yang sahih. Ada kita baca hadis ad-du'a mukhul ibadah, doa otak ibadah. Kan? Itu tidak sahih. Tidak. Doa adalah ibadat. Minta kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita minta itu ibadat. Wajib hanya ditujukan, doa tadi wajib hanya ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah tidak dapat memanfaatkan dari orang-orang yang mereka sembah. Tak dapat, tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang yang mereka sembah. Mereka tidak bisa memperkenankan doa barang sedikit pun. Macam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan satu raja tu kan, apa dia, Namrus ke apa kan? Dia kata kan, Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Dia kata aku pun boleh. Dia panggil dua orang mari. Dia kata bunuh hak tu. Bunuh, mati. Tengok tak aku mematikan. Seorang lagi, pergi. Tengok tak bagaimana aku menghidupkan. Dia kan. Lepas tu dia kata lagi, Allah Ta'ala buat mari matahari di sebelah timur, turun sebelah barat. Ambil lah matahari tu daripada barat, bawa pergi ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Terangah dia tak boleh buat apa. Kan? Ni cerita dia, tak mampu nak buat apa pun. Baik. Tak boleh nak memperkenankan doa barang sedikit pun. Menurut riwayat dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah, iaitu seperti orang yang ingin mendapatkan air dari tepi sumur hanya dengan tangannya. Maka dengan tangannya itu tentu dia tidak akan mendapatkan air selama-lamanya. Apatah lagi air itu bisa sampai ke mulutnya. Kan? Ataupun tadah tangan dalam telaga tu kan, tunggu air tu naik atas tangan dia kan, sampai bila-bila pun tak boleh. Itu maksud dia. Menurut Mujahid, Mujahid ni
apa nama, anak murid Ibn Abbas, ahli tafsir lah. Mujahid ni salah seorang ahli tafsir ataupun mufassir. Seperti kata dia, seperti orang yang meminta air dengan lidahnya sambil menunjuk-nunjuk air tersebut. Air, aku nak engkau, air, aku nak engkau. Macam tu kan. Tanpa berikhtiar selainnya. Dia tak cari baldi ke apa kan, cedok air tadi kan. Dia tunjuk air, aku nak air, air. Kalau dia tukang sihir tu mungkin lah kan. Maka selamanya itu tidak akan sampai padanya. Selanjutnya Allah menetapkan bahawa hukum orang-orang yang berdoa kepada selain Allah adalah kafir. Habislah. Saya tak kira lah sorban besar mana pun, besar besen ke apa ke, sorban tadi kan. Kopiah tu tajam macam mana kopiah tadi kan. Duk minta kepada orang dalam kubur tadi, jadi kafir yang tu kan. Rosak agama dia. Ni duk elok-elok Allah Ta'ala tu ada, tak mau minta, tapi Allah Ta'ala terus minta kan kepada orang dalam kubur tu kan. Yang mana orang tu pun tak tahu macam mana, dia sendiri pun tak tahu macam mana. Silap-silap tak ada orang pun dalam kubur tu orang reka ya kan. Tu macam dia sebut kubur Nabi tu, kubur Nabi ni kan. Tak ada riwayat hadis yang Nabi sebut kubur Nabi ni sini. Tak ada pun Nabi kata sebut pun kan. Cumanya kubur Nabi Musa yang Nabi kata, kalau hampa di situ aku boleh tunjuk ke hampa mana kubur Nabi Musa kan. Kubur Nabi lain tak tahu mana. Tapi dia berkata ni kubur Nabi Ishaq, kubur Nabi Ismail kan. Orang tiba-tiba pun bawa lah kamera yang besar-besar tu kan, tanggung kamera tu pergi tunjuk untuk tayang pada bulan puasa, jejak Rasul lah apalah kan. Macam tanya depa ambil sanad mana ni kubur Nabi. Tak tahu orang kampung ni kata macam tu. Orang kampung generasi yang berapa tak tahu yang kata macam tu kan. Sejak bila silap mana dia hak tu, orang tu dia buat kubur, dia kata ni kubur Nabi sekian-sekian, dia kata aku mimpi ke apa ke kan. Tu pun tak ada siapa pun dalam kubur tu. Kalau ada pun tak boleh buat apa pun. Itu cerita dia. Baik. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Tidaklah doa orang kafir itu melainkan dalam kesesatan. Maka dari itu wahai saudaraku sesama muslim, jauhilah dari berdoa dan memohon kepada selain Allah, kerana hal itu akan menjadikan kamu kafir dan tersesat. Mereka kata depa tu kerja kafirkan kita aja. Kan? Kita bukan mengkafirkan individu, tapi mana kita kata orang yang buat macam tu jadi kafir, tak kira siapa pun. Bukan si fulan. Dia minta kepada selain Allah Ta'ala, mengutuhkan Allah. Itu maksud dia. Kerana hal itu akan menjadikan kamu kafir dan tersesat. Berdoalah hanya kepada Allah semata, sehingga engkau termasuk orang-orang beriman yang mengesakannya. Di situ kita berhenti. Dan insya-Allah cara menghilangkan syirik, cara untuk menghilangkan syirik tu insya-Allah. Kita berhenti di sini. Ini cerita pasal syirik banyak kan, nak habis dah. Ada apa-apa soalan yang perlu dijawab ataupun soalan yang tak perlu dijawab? Tak ada, alhamdulillah. Kan? Senang kita. Kalau ada nak kena fikir pula jawapan tu kan. Itu dia, wallahu a'lam. Tak ada, di situ kita berhenti. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.